Nama saya Nur Rashidi binti Azman, bernombor matrik 284087. Ini membentangkan berkenaan pendahuluan jenayah cyber. Seperti kita tahu, dalam era globalisasi dengan kemajuan sains dan teknologi telah mendatangkan kemudahan dan kesenangan dalam melakukan urusan seharian maupun kerja. Namun, begitu keburukan dan bahaya juga tidak dapat dielakkan. Ini berlaku apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan kemajuan sains dan teknologi demi memenuhi kepentingan sendiri dan keuntungan. Kemudian jenayah cyber merupakan antara kemajuan sains dan teknologi yang mana terdedah kepada penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan inilah yang mana mewujudkan satu bentuk jenayah. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet. Seterusnya, jenayah cyber adalah lebih luas berbanding jenayah konvensional kerana ruang lingkup yang mampu dicapai dengan sebuah jenayah cyber adalah sangat luas, di samping dengan proses pendakwaan yang agak sukarlah. Jenayah cyber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Rafizi bin Zainuddin, nombor matrik 283782. Saya akan terangkan objektif kajian isu jenayah cyber. Tujuan kajian ini adalah untuk mendedahkan punca dan akibat berlakunya jenayah cyber dalam kalangan masyarakat masa kini yang dianggap penting untuk mengawal pelakuan jenayah cyber. Di antara objektif ini ialah untuk 1. Mengenal pasti bentuk jenayah cyber yang sering berlaku pada masa kini. Kedua, mengenal pasti punca-punca berlakunya jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Ketiga, mengenal pasti cara-cara menangani jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kajian yang dihasilkan ini diharap akan memberikan manfaat kepada pengetahuan masyarakat agar tidak terlanjur melakukan kesalahan ketika memasuki alam cyber yang membawa kepada berlakunya pelakuan jenayah cyber. Kajian ini juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan dan sebagai sumbangan kepada pihak-pihak berkenaan. Masih ramai yang tidak peka akan kejadian jenayah cyber, terutama di kalangan belia masa kini. Ini adalah kerana mereka tidak mengetahui apakah jenayah cyber dan tidak dapat membezakan antara pelakunya jenayah di alam cyber. Assalamualaikum, Vanakkam Dajahau. Nama saya Muhammad Hisham bin Ramli, nombor matriks 284069. Dan hari ini saya akan berkongsi berkenaan tajuk dapatan kajian. Untuk dapatan kajian, kumpulan kami menggunakan instrumen soal selidik bagi mengukur tahap pengetahuan orang awam berkaitan dengan jenayah cyber. Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan dan ianya merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Menurut seorang penulis, Yong, pada tahun 1999, soal selidik merujuk kepada soalan serta ruangan untuk jawapan di mana satu sampel borang digunakan untuk semua responden. Sesuatu borang soal selidik hanya boleh dibentuk berdasarkan objektif kajian untuk mengumpul data kajian. Seperti dalam yang telah dijalankan oleh kumpulan kami ialah tentang jenayah cyber. Soal selidik merupakan alat ukur yang lazimnya digunakan di dalam penyelidikan pendidikan. Soal selidik juga digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. Melalui soal selidik, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada grup WhatsApp kerana kami menggunakan
instrumen soal selidik yang menggunakan Google Form. Reka bentuk soal selidik kajian ini mempunyai 4 bahagian, iaitu seksyen pertama, seksyen kedua, seksyen ketiga dan seksyen keempat. Untuk seksyen pertama, responden akan diberikan penerangan tentang matlamat soal selidik ini dijalankan, dan pada soalan yang kedua, pada seksyen kedua, memfokuskan tentang maklumat peribadi responden seperti umur, jantina, taraf pendidikan, sektor pekerjaan dan juga taraf pendapatan. Manakala pada seksyen ketiga, responden akan didedahkan dengan soalan-soalan umum berkaitan jenayah cyber bagi mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat Malaysia tentang jenayah ini. Dan pada seksyen yang keempat, iaitu seksyen yang terakhir, para responden akan diberikan soalan yang lebih menjurus kepada hukuman dan tindakan yang akan dikenakan kepada pesalah yang terlibat dengan jenayah cyber. Dan bagi kami, pecahan soalan seperti ini, para responden akan dapat melihat lebih jelas di mana pengetahuan umum mereka diuji, dan juga pengetahuan umum mereka diuji tentang hukuman dan perilaku jenayah cyber itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fidas bin Abdullah, nombor matrik 284030. Topik perbincangan pendapatan tentang domain jenayah cyber. Dalam rutin harian dan kehidupan kita, sering kita didengari oleh dengan perkara-perkara atau jenayah-jenayah cyber. Jenayah cyber boleh dikatakan hari-hari mempunyai kes-kes yang agak membimbangkan. So, dalam jenayah cyber ini juga terdapat pelbagai jenis-jenis yang boleh diklasifikasikan. Jenayah cyber ini wujud sejak adanya internet, dan internet ini adalah menjadi rutin kehidupan kita. Jenis-jenis cyber yang boleh diklasifikasikan adalah penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, capaian yang tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengitipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi, penggodam atau hackers, penyebaran virus, menyalur maklumat palsu. So, akan tetapi jenayah-jenayah yang agak membimbangkan di kalangan kita adalah penipuan, judi cyber serta kecurian maklumat. Jenis cyber penipuan pula terbagi kepada beberapa jenis. Penipuan secara online, penipuan secara online dalam membeli barangan, penipuan dalam email, penipuan tawaran pekerjaan, dan penipuan maklumat data kita. Kaedah penipuan secara online maupun pembelian barangan secara online pula adalah di mana barangan tersebut diiklankan dengan harga yang lebih murah daripada pasaran dan mewujudkan testimonial pembelian yang palsu dan mempengaruhi golongan masyarakat kita ni untuk membeli barangan tersebut. Sejurus membuat pembelian mendapati barangan itu tidak sampai dan maupun barang itu tidak wujud seperti mana diiklankan. Dan penyelai ini berjaya mencuri duit pelanggan secara dalam talian, di mana pelanggan tidak tahu asal usul pendanaan ini pun, dan sewajarnya memang susah untuk mengenal
siapakah penjenayah tersebut. Yang kedua pula, penjenayah penipuan ini juga yang kedua, penipuan secara tawaran pekerjaan, di mana penggumpalan wang haram berlaku, pemindahan wang haram berlaku, dan penukaran mata wang asing juga berlaku secara dalam penawaran pekerjaan, di mana mewujudkan satu majikan yang palsu dan menawarkan gaji yang lumayan tanpa bersusah payah bekerja mengikut waktu yang ditetapkan. Boleh di mana-mana saja asalkan ada je rangkaian internet, dan setiap transaksi peminat tersebut diupah dengan wang yang lumayan. Dengan cara ini, penjenayah memang sukar untuk dikenal pasti. Yang ketiga pula, pencurian maklumat. Pencurian maklumat ni di mana segala maklumat peribadi kita dan maklumat akaun simpanan kita, maklumat kad kredit kita dicuri. Dan daripada kecurian maklumat ini juga, penjenayah dapat membuat transaksi atau membuat sebarang pembelian menggunakan data kita, di mana kita sendiri pun tidak tahu akan transaksi tersebut. Sejurus kita menyemak baki simpanan kita di mana-mana akaun bank kita, didapati kita ada membuat pembelian di atas transaksi yang tidak pernah kita buat. Dari segi ini, wang golongan masyarakat habis dicuri melalui transaksi online sahaja. Dan yang terakhir pula, judi cyber. Judi cyber ini juga sangat membimbangkan dalam rutin harian kita, di mana segala judi-judi ini berlaku di atas talian saja, di mana pihak penguasa pun tidak dapat dikesan dan sebagainya. Perjudian ini berlaku di atas talian dengan penawaran yang agak tinggi dan lumayan. Dari segi ini, pihak penguasa memang sukar untuk dikesan. Baik, kenapa jenayah cyber ini boleh berlaku? Salah satu punca yang utama ialah jenayah cyber berlaku kerana ia sukar untuk dikenal pasti siapakah penjenayah. Dengan ini, jenayah cyber boleh berkuasa dengan senang mainannya. Yang kedua pula, sikap manusia yang negatif, kononnya sekadar suka-suka, juga antara punca jenayah cyber tersebut, kerana ia sering dilakukan manusia yang mempunyai sikap yang negatif. Selain daripada itu, penjenayah hanya serang sistem sekadar suka-suka ataupun mencuba ilmu baru yang dipelajari. Bukan itu saja, pengaruh sifat ketamakan untuk menjadi kaya dengan senang dalam masa yang singkat juga alternatif. Penjenayah cyber ini menggodam dan tidak perlu melibatkan tenaga yang fizikal seperti jenayah lain yang mudah dikesan. Jenayah fizikal seperti yang lain adalah merompak, mencuri, menculik dan sebagainya. Akhir sekali, penjenayah cyber akan melakukan jenayah ini terhadap institusi persaingan ataupun mereka diupah oleh pihak tertentu. Biasanya mereka ni susah ditangkap, oleh itu mereka melakukan jenayah ini terhadap pesaing bagi menjatuhkan pesaing ini juga. Kesan daripada jenayah cyber ini juga boleh dikatakan akan ekonomi kewangan negara kita juga akan tergugat, memalukan golongan masyarakat serta memalukan negara. Bukan itu saja, kestabilan politik juga akan tidak seimbang dan menjadi huru-hara akan jenayah cyber ini juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awal Nazmi bin Abdul Aziz, nombor matrik 283797. Saya ingin menarik perhatian semua tentang perbincangan dapatan yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara.
Pendidikan di Malaysia ialah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pihak-pihak tertentu seperti pihak pentadbiran, sekolah, Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Sekolah-Sekolah dan Polis disarankan agar dapat mendedahkan kepada pelajar semasa di peringkat rendah menengah lagi, memandangkan kanak-kanak pada zaman ini juga terdedah dengan alam cyber. Dengan memberikan sebarang bentuk bengkel, kursus, berkongsi bagi memberi maklumat dan pengetahuan asas mengenai jenayah cyber. Dalam masa yang sama, perkongsian idea dan bertukar-tukar pandangan bagi mendapatkan idea yang benar untuk menguatkan lagi kefahaman pelajar mengikut peringkat umur mereka. Latihan melalui bengkel ini amat penting bagi melahirkan generasi muda dan belia-belia yang sentiasa berdisiplin di mana sahaja mereka berada termasuk ketika melayari internet. Bagi membiasakan dan membudayakan para pelajar menggunakan internet ke arah kebaikan. Cadangan kepada pihak tertentu seperti mahkamah-mahkamah syariah dan polis diraja Malaysia dengan mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk mengenal pasti tindakan dan hukuman yang sewajarnya dijatuhkan ke atas pelaku-pelaku jenayah agar terlaksana keadilan sesama manusia, seterusnya dapat menunjukkan kesyumulan Islam dalam mengatur kehidupan umat manusia. Seterusnya, topik yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Semua rakyat Malaysia perlulah menjadikan agama sebagai tunjang dalam mencari rezeki yang halal. Penipuan ataupun scam di dalam alam maya menjadikan seseorang itu hilang nilai-nilai ihsan di mana akan mendatangkan kesusahan bukan sahaja dari segi kewangan, malah dari segi mental mangsa. Kesetiaan kepada raja dan negara. Jika dilihat, kebanyakan kes jenayah cyber ditunjangi oleh pendatang asing yang tinggal di Malaysia tanpa menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua di negara ini. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Semua rakyat Malaysia perlulah menghormati dan mematuhi perlembagaan persekutuan di mana ianya terletak di kedudukan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua adalah semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang, iaitu dalam perkara 8/1. Yang seterusnya, kedaulatan undang-undang. Setiap perbuatan yang salah akan dihadapkan ke muka pengadilan. Amatlah penting untuk mempunyai peruntukan undang-undang untuk mengatasi jenayah cyber ini, supaya si pelaku menerima hukuman. Di Malaysia, kita tidak mempunyai peruntukan khas undang-undang untuk jenayah penipuan internet. Tetapi di bawah kanun keseksaan, jenayah penipuan konvensional dan jenayah penipuan internet dirangkumkan bersama. Yang terakhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Sejak dari kecil, kita diajar untuk beradab dan menghormati orang lain dalam setiap perkara. Mengikut peribahasa, siakap senohong, lama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jelas memberi gambaran bahawa jenayah cyber ini kita jangan sesekali bercakap bohong kerana itu adalah amalan yang tidak baik. Jika ianya sudah menjadi kebiasaan, ditakuti suatu hari nanti kita akan melakukan perkara yang lebih buruk, iaitu mencuri ataupun scammer. Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Husna bintu Nurizan. Nombor ID saya 284139. Saya akan bincangkan bahagian saya, iaitu dapatan kajian. Soalan
kami mengedarkan menggunakan Google Form. Terdapat 139 responden yang memberikan jawapan kepada kami. Soalan kami bertanyakan menggunakan 3 bahagian. Pertama iaitu bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, soalan kajian, dan bahagian C adalah pandangan responden mengenai cara mengatasi isu jenayah cyber di Malaysia. Soalan mengenai latar belakang responden, kami bertanyakan tentang 5 jenis soalan. Pertama iaitu umur, kedua jantina, ketiga sektor pekerjaan, keempat tahap pendidikan, dan kelima julat pendapatan. Soalan kajian pula kami bertanyakan dengan 10 soalan. Pertama ialah, pernahkah anda mendengar ungkapan berkaitan jenayah cyber? Kedua, apakah jenayah cyber yang anda ketahui? Ketiga, adakah anda pernah menjadi mangsa cyber? Keempat, apakah tahap kesedaran anda tentang jenayah cyber? Kelima, adakah anda pernah menghadiri atau mendapat maklumat tentang jenayah cyber? Keenam ialah adakah anda sedar bahawa wujudnya undang-undang bagi jenayah cyber dan hukuman ke atas pelaku jenayah cyber? Ketujuh, adakah jenayah cyber ini boleh dicegah dengan penciptaan software yang baru dan lebih moden? Ke-8, wajarkah pendidikan tentang pencegahan jenayah cyber ini diperkenalkan sejak dari bangku sekolah? Ke-9, apakah rakyat Malaysia cukup didedahkan mengenai masalah jenayah cyber yang kian menghantui masyarakat? Ke-10, apakah pandangan anda tentang golongan manakah yang selalu menjadi penjenayah cyber? Bahagian C pula, ia menyatakan tentang cara mengatasi isu jenayah cyber di Malaysia. Terdapat 2 soalan. Pertama, adakah hukuman berat wajar dijalankan ke atas penjenayah bukan hanya dengan denda wang ringgit? Dan kedua, adakah responden bersetuju mengenai penjenayah cyber Adakah penjenayah cyber wajar disekat atau pemantauan dalam menggunakan internet atau diberikan tempoh percubaan selama 2 hingga 3 tahun? Sekian sahaja daripada bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi bin Muhammad Zain, nombor matrik 284068. Saya akan membentangkan kesimpulan bagi kajian yang telah kumpulan kami jalankan terhadap 139 responden yang terdiri daripada 81 perempuan dan 58 lelaki berhubung isu jenayah cyber di Malaysia. Berikut adalah ringkasan kesimpulan kami. Tahap pengetahuan responden berhubung isu jenayah cyber adalah tinggi dengan kesemua responden memberi maklum balas positif berhubung isu yang dibincangkan. Walau bagaimanapun, tahap kesedaran responden masih rendah dengan hanya kurang dari 51.1% dari mereka pernah menghadiri dan mendapat apa-apa maklumat berhubung jenayah cyber. Pihak berkuasa, agensi-agensi kerajaan yang terlibat dan institusi-institusi kewangan perlu lebih aktif dan giat menjalankan kempen-kempen penerangan secara bersemuka dan di media sosial kepada masyarakat berhubung isu jenayah cyber. Walaupun responden yang pernah menjadi mangsa jenayah cyber masih rendah, namun jumlah ini dijangka akan meningkat dengan kelicikan penjenayah cyber dan kecanggihan teknologi yang pada masa yang sama terdapat kelemahan yang boleh dieksploitasikan. Rata-rata responden bersetuju satu silibus pelajaran yang lebih komprehensif perlu diwujudkan bagi memberi pendidikan dan kesedaran isu jenayah cyber di peringkat sekolah. Peranan ibu bapa amat diperlukan dalam memberi pendidikan dan kesedaran kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Selain dari silibus jenayah cyber,
Silibus berhubung moral dan etika perlu diperkemaskan lagi supaya dapat membendung dan mencegah lahirnya penyedaya cyber. Rata-rata responden juga bersetuju agar undang-undang sedia ada diperkukuhkan lagi dengan mengenakan tindakan yang lebih berat terhadap penyedaya cyber. Masyarakat harus memegang peranan dengan melaporkan kes-kes cyber dengan segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan awal dan segera dapat diambil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.